Tunang saya menuntut. Kalau awak sayang saya, awak akan bayar nafkah anak bekas suami saya memandangkan dia muflis. Saya menjawab dengan tenang, saya tak berapa sayang awak. Kemudian saya keluarkan dia daripada insuran saya, batalkan tempat perkahwinan, dan tunjukkan pintu kepadanya. 24 jam kemudian, dia merayu melalui peti suara saya. Catatan asal. Saya, lelaki berusia 35 tahun, melamar tunang saya, 32 tahun, 8 bulan yang lalu. Kami telah berpacaran selama 2 tahun, tinggal bersama selama 6 bulan. Dia mempunyai seorang anak perempuan berusia 7 tahun daripada hubungan sebelumnya. Budak itu hebat, sejujurnya. Bijak, kelakar, kami serasi. Bekas suami saya memang pemalas. Bekerja di bawah meja. Mengelak perintah mahkamah. Berpindah-pindah untuk mengelakkan daripada dikenakan bayaran gaji. Kerja klasik. Tunang saya telah bergelut dengan situasi nafkah anak sejak sebelum kami bertemu. Saya bersimpati. Malah membantu dengan barang-barang anak-anak di sini dan peralatan sekolah mereka, hadiah hari jadi, dan sebagainya. Fikir skim yang Anda lakukan apabila Anda mencintai seseorang. Selasa lalu mengubah segalanya. Kami merancang perincian perkahwinan di meja dapur. Deposit tempat perlu dibayar. Sebut harga catering untuk diulas. Tekanan seperti biasa. Dia diam sepanjang petang. Yang pelik. Akhirnya, dia meletakkan telefonnya dan memandang saya. Kita perlu bincang tentang sesuatu yang penting. Saya. Oke. Ada apa? Dia. Bekas suami saya dipecat lagi. Dia tertunggak 3 bulan sekarang untuk nafkah anak. Negeri tak bantu. Peguam kena bayar duit. Saya tak ada diri saya. Itu teruk. Apa yang mahkamah katakan tentangnya? Itu bukan tujuannya. Dengar. Sebaik sahaja kita berkahwin, kita akan menjadi satu unit keluarga, kan? Awak secara sah akan menjadi bapa tirinya. Saya? Ya, begitulah cara ia berfungsi. Dia. Jadi, awak patut mula menyumbang kepada nafkahnya sekarang. Cepatkan. Saya berkelip. Saya sudah membantu. Saya belikan dia tablet itu untuk sekolah. Bayar untuk kem musim panas. Dia. Tidak. Maksud saya nafkah anak yang sebenar. Hutang ayahnya sebanyak $850 sebulan. Saya ambil masa sesaat untuk memprosesnya. Awak mahu saya bayar nafkah anak bekas suami awak? Dia. Bukan dia. Dia. Anak-anak perempuan kita. Saya. Dia bukan anak perempuan kita. Dia milik awak dan dia. Dan dia berhutang wang itu. Bukan saya. Wajahnya menjadi tegas. Jika awak sayang saya, jika awak sayang kami, awak akan buat ini. Ia bukan tentang dia. Ia tentang memastikan dia mempunyai apa yang dia perlukan. Saya. Dia adalah apa yang dia perlukan. Awak bekerja. Saya membantu. Dia makan, berpakaian dan gembira. Dia. Sokongan itu diperintahkan oleh mahkamah. Ia sepatutnya ada. Saya. Kan? Dan perintah mahkamah itu terhadapnya. Bukan saya. Suaranya menjadi dingin. Jadi, awak kata awak takkan bantu bakal anak tiri awak? Saya. Saya kata saya takkan bayar obligasi undang-undang lelaki lain. Skim sebenarnya nafkah anak. Dia. Wah. Wah. Jadi, wang lebih penting daripada keluarga kita. Saya. Jangan putar belikan ini. Awak minta saya bayar $850 sebulan untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab saya. Dia. Apabila kita berkahwin, semuanya menjadi tanggung jawab kita. Skim maksud perkahwinan. Saya duduk bersandar, memandangnya, benar-benar memandangnya. Dan sesuatu terlintas di pikiran saya yang telah saya abaikan selama berminggu-minggu. Komen-komen kecil tentang gabungan pendapatan kami apabila bercakap tentang kos perkahwinan. Cadangan agar saya membiayai semula kereta saya untuk membebaskan aliran tunai.
Petunjuk tentang menambahnya ke akaun simpanan saya untuk kecemasan. Biar saya tanya sesuatu. Apabila kami berkahwin, adakah awak merancang untuk terus bekerja? Dia. Apa? Kenapa itu penting? Saya. Jawab sahaja dia. Saya terfikir mungkin saya boleh mengurangkan waktu bekerja. Fokus untuk berada di rumah lebih banyak untuknya. Awak memperoleh pendapatan yang cukup untuk kita semua. Dan begitulah dia. Saya tidak begitu menyayangi awak. Dia atau apa? Awak dengar cakap saya. Saya tidak cukup menyayangi awak untuk menjadi ATM pribadi awak sementara awak berhenti kerja dan saya membayar hutang bekas kekasih awak. Mukanya merah padam. Awak serius ke sekarang? Kita akan berkahwin 4 bulan lagi. Tidak. Saya bangun, pergi ke komputer riba saya, log masuk ke portal insurans saya, klik pada pergantungan, dan alih keluar dia. Dia telah berada dalam insurans kesihatan saya selama 3 bulan sebagai pasangan domestik saya. Dia. Apa yang awak buat? Saya mengeluarkan awak daripada insurans saya. Berkuat kuasa akhir bulan ini. Dia. Awak tak boleh buat macam tu. Saya akan awasi saya seterusnya. Saya menghubungi tempat perkahwinan. Dapat mail suara. Tinggalkan mesej. Ini nama saya. Saya perlu batalkan tempahan untuk tarikh tersebut dan bincangkan pilihan bayaran balik. Tolong hubungi saya semula. Dia merenung saya seperti saya telah menjadi orang kedua. Dia. Awak membatalkan perkahwinan kita kerana ini? Saya membatalkan perkahwinan kita kerana awak baru sahaja menunjuan kepada saya dengan tepat mengapa awak berkahwin dengan saya dan ia bukan cinta. Dia. Itu gila. Saya sayang awak. Awak suka gaji saya. Ada bezanya. Dia. Saya tak percaya awak bersikap mementingkan diri sendiri sebegini. Anak perempuan saya memerlukan saya. Anak perempuan awak memerlukan bapa kandungnya untuk membayar nafkah anaknya yang sebenar. Bukan saya. Sekarang saya perlu awak mengemas barang-barang awak dan meninggalkannya. Kemana saya patut pergi? Bukan masalah saya lagi. Awak ada keluarga, kawan-kawan. Fikirkan. Dia. Ini apartemen saya juga. Tidak. Ini apartemen saya yang awak pindah masuk 6 bulan yang lalu. Nama awak tiada dalam pajakan. Awak tak bayar sewa. Awak tetamu yang tinggal lebih masa dengannya. Dia cuba menangis, kemudian menjerit, kemudian menangis lagi. Saya hanya duduk di sana dengan tenang seperti beban telah terangkat. Akhirnya, sekitar tengah malam, dia menelefon kakaknya untuk menjemputnya. Membawa pakaian, peralatan mandian, beberapa barang dapur yang dibawanya. Anak perempuannya berada di rumah neneknya selama seminggu, jadi sekurang-kurangnya dia tidak perlu melihat ini. Dia pergi dengan peperiksaan akhir. Awak akan menyesali ini. Awak membuat kesilapan terbesar dalam hidup awak. Agak pasti kesilapan terbesar ialah mengabaikan semua amaran sehingga sekarang. Tapi terima kasih atas amaran itu. Pintu tertutup. Kunci ditukar pagi esok. Itu 36 jam yang lalu. Telepon saya asyik meletup. Kakaknya, ibunya, rakan-rakannya, semuanya memberitahu saya betapa teruknya saya kerana meninggalkannya. Mail suara daripadanya menangis, meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud begitu. Pihak tempat membuat panggilan balik. Mereka akan mengembalikan wang sebanyak 60% memandangkan kami membatalkan lebih daripada 90 hari. Tidaklah hebat, tetapi boleh jadi lebih teruk. Sejujurnya, saya rasa lega seperti saya terlepas peluru. Kemas kini 15 hari kemudian. Jadi, ia merupakan minggu yang sukar. Terima kasih atas sokongan dan semakan realiti dalam komen. Serius, bantu saya kekal waras. Pertama, peti suara. Dia meninggalkan 23 dalam 48 jam pertama. Mula meminta maaf.
Saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Tolong, mari kita bincang. Berubah menjadi marah. Awak tak masuk akal. Kita boleh selesaikan ini jika awak hanya mendengar. Akhirnya terdesak. Tolong, saya perlukan awak. Kami perlukan awak. Jangan buat macam ni. Saya tidak membalas mana-mana daripadanya. Sekat nombornya pada hari Selasa. Kemudian kakaknya muncul di apartemen saya pada petang Rabu. Tekan loceng seperti dia cuba memecahkannya. Kakaknya. Kita perlu bincang. Kami betul-betul tak tahu. Kakak dia hancur berkecai. Awak tahu tak apa yang awak dah buat padanya? Mia, saya dah berhenti mendaftar untuk menjadi pelan persaraannya. Kakak dia sayang awak. Dia buat satu kesilapan. Dia tak buat satu kesilapan pun. Dia tunjukkan saya rancangan sebenarnya. Gunakan saya untuk bayar bil dia sementara dia berhenti kerja dan suruh saya bertanggung jawab untuk anak orang lain. Kakak dia. Itu tak adil. Dia dah bertahun-tahun jadi ibu tunggal. Dia penat. Saya sepatutnya membiayai persaraan awal dia sebab kakak dia sebab awak sepatutnya sayang dia. Saya yang sayang dia. Bentuk lampau. Suruh dia berhenti telefon. Saya tutup pintu. Dia berdiri di situ selama 5 minit kemudian pergi. Tapi di sinilah ia menjadi menarik. Khamis, saya dapat panggilan daripada nombor yang saya tak kenali. Dijawab macam orang bodoh. Bekas kekasih. Ini nama saya ke? Saya? Siapa yang tanya? Bekas kekasih? Ini bekas tunang. Ayah anak perempuan. Kita perlu bincang. Kawan. Saya hampir menutup talian tetapi rasa ingin tahu membuatkan saya bercakap tentang bekas kekasih saya. Dengar. Saya dengar awak dan tunang saya putus. Memang teruk. Tapi inilah masalahnya. Dia beritahu semua orang yang awak janji untuk ambil alih bayaran nafkah saya. Dia berbohong. Bekas kekasih saya? Ya, saya fikir. Tetapi peguamnya menghubungi peguam saya bertanya tentang pemindahan kewajipan kepada awak sebagai bapa tiri yang baru. Saya duduk. Apa? Bekas kekasih saya, kan? Saya macam, lelaki itu belum berkahwin dengannya lagi. Tetapi nampaknya dia cuba berhujah bahawa memandangkan awak merancang untuk berkahwin dengannya dan memikul tanggungjawab ibu bapa. Awak sepatutnya yang bertanggung jawab. Begitulah. Itu bukan cara semua ini berfungsi. Bekas kekasih saya tahu. Peguam saya mentertawakannya, tetapi saya fikir awak patut tahu dia cuba. Kenapa awak beritahu saya ini? Bekas kekasih saya? Kerana jika dia cukup gila untuk cuba menyematkan hutang saya pada awak, dia cukup gila untuk mengejar awak untuk perkara lain. Awas, kawan. Dia cuba ini dengan bekas kekasihnya sebelum saya juga. Tunggu. Apa? Bekas kekasih saya? Awak bukan rodeo pertamanya. Ada seorang lelaki sebelum saya. Dia hamil semasa mereka bertunang. Dia dapat tahu itu bukan jodohnya. Kemudian saya. Sekarang awak. Dia ada lelaki yang jenis dengan pekerjaan tetap yang akan menjadi ayah. Dia bagi saya nama bekas kekasihnya yang seorang lagi. Saya jumpa dia di media sosial. Menghantar mesej. Lelaki itu membalas dalam masa sejam dengan panggilan telefon. X1. Dia cuba perangkap awak juga, kan? Tidak juga. Tapi dia mahu saya membayar nafkah anak untuk anak yang bukan anak saya. X1. Ya, begitulah. Dia beritahu saya sebaik sahaja kami berkahwin. Dia akan berhenti kerja dan saya akan menyaranya dan apa sahaja anak yang kami ada. Dapat tahu dia sudah hamil semasa dia melamar. Melakukan ujian paternity selepas bayi dilahirkan. Bukan anak saya. Mengelak daripada masalah itu. Dia melamar awak. X1. Oh, ya.
Sangat berterus terang. Sangat. Jom kahwin dan mulakan hidup kita bersama. Sangat berkira. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dan meletakkan telefon. Duduk di sana memproses. Tunang saya ada coraknya. Cari lelaki yang berduit. Bertunang. Cuba dapatkan sokongan kewangan sama, ada melalui perkahwinan atau memerangkap bayi. Pagi Jumaat. Saya menerima mesej teks daripada nombor yang tidak dikenali. Dia sekali lagi jelas menggunakan telefon rakannya. Dia. Tolong cakap dengan saya. Saya boleh jelaskan semuanya. Ini bukan seperti yang awak fikirkan. Saya. Ini betul-betul seperti yang saya fikirkan. Hilangkanlah nombor 2 ini. Kemudian ketegangan sebenar bermula. Petang Jumaat. Saya pulang dari kerja dan mendapati kereta saya berkunci. Kedua-dua belah, calar yang dalam, ukiran mementingkan diri sendiri di HQD kereta. C. Mempunyai garaj tempat letak kereta dengan kamera. Mengambil rakaman itu. Kakaknya jelas kelihatan. Jam 2 petang. Pergi ke bandar untuk mengecat kereta saya dengan kunci. Memfailkan laporan polis. Memberinya rakaman itu. Mereka kata mereka akan menindaklanjuti. Dapat anggaran pada hari Sabtu. Kerosakan sebanyak $3,200. Insuran saya akan menanggungnya tolak potongan $500. Tetapi kadar saya akan naik. Kemudian Sabtu malam, ibu itu menghubungi ibunya. Saya membesarkannya dengan lebih baik daripada ini, tetapi dia terdesak. Awak perlu faham dia telah dicederakan berkali-kali. Saya oleh lelaki yang dia cuba tipu. Ya, saya dah cakap dengan mereka. Ibunya diam. Saya tahu pasal lelaki sebelum bekas kekasihnya. Perangkap bayi yang tak berkesan. Coraknya. Ibunya. Dia dah berubah. Dia sayang awak. Dia sayang akaun ban saya, dan sekarang kakaknya rosakan kereta saya. Saya ada rakaman. Saya dapat laporan polis. Beritahu anak-anak perempuan awak supaya tinggalkan saya sendiri, atau panggilan seterusnya yang mereka terima ialah daripada peguam saya. Ibunya. Awak betul-betul akan mendakwa keluarga awak. Mereka bukan keluarga saya. Mereka penjenayah. Perbezaan besar. Saya tutup telefon. Ahad sunyi. Terlalu sunyi. Saya tunggu keputusan mahkamah seterusnya. Kemas kini 2 minggu kemudian. Okey. Jadi keadaan menjadi lebih teruk sebelum menjadi lebih baik. Pakai tali pinggang keledar. Polis menindaklanjuti proses memasang kunci. Bercakap dengan kakaknya yang mengakuinya tetapi mendakwa tekanan emosi yang menyebabkannya berbuat demikian. Dia akan didakwa dengan kesalahan jenayah. Tarikh mahkamah bulan depan. Insuran saya meliputi pembaikan dan saya akan mengejarnya dalam tuntutan kecil untuk potongan dan kenaikan kadar saya. Tetapi itu bukan pengakhirannya. Isnin selepas kemas kini terakhir saya telah dilayan. Ya, dilayan. Bekas tunang saya memfailkan sesuatu yang dipanggil saman palimoni, yang mendakwa kami mempunyai perkongsian domestik, dan dia berhak mendapat nafkah. Saya menghubungi peguam dengan segera, menjelaskan keseluruhan situasi. Dia membaca pemfailan itu dan ketawa. Peguam saya, ini sampah. Anda bersama selama 2 tahun, tinggal bersama 6 bulan, tidak pernah berkahwin, tiada anak bersama. Dia tiada kes. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Peguam saya. Failkan jawapan. Hadir ke mahkamah. Lihat ia ditolak. Akan dikenakan bayaran guaman kira-kira $2,000. Tetapi kami akan menuntut balas untuk pemfailan yang remeh dan cuba mendapatkannya semula. Hebat. Selasa. Dia muncul di tempat kerja saya. Keselamatan menghubungi saya. Berkata seseorang berada di lobi meminta saya. Menjadi agresif apabila mereka berkata saya sibuk. Saya turun. Dia kelihatan kasar. Tidak tidur, maskara comot, pakaian yang sama daripada gambar pada profilnya sehari sebelumnya.
Dia. Tolong. Hanya 5 menit. Saya sedang bekerja. Pergi. Dia. Saya menarik balik saman itu. Oke. Saya tak sepatutnya memfailkannya. Saya cuma panik. Awak tarik balik? Dia pagi ini. Semak dengan peguam awak. Dah siap. Peguam saya mengesahkan sejam kemudian. Dia memfailkan pengeluaran, tetapi dia masih mengenakan bayaran $800 kepada saya untuk kerja yang telah dilakukan. Rabu, saya menerima surat daripada pejabat penguatkuasaan nafkah kanak-kanak negeri. Rupa-rupanya, dia memfailkan tuntutan yang menyatakan saya adalah bapa kepada anak perempuannya, meminta ujian DNA dan perintah sokongan. Saya menghubungi mereka segera. Saya bukan bapanya. Saya tidak pernah mengaku sebagai bapanya. Kami sudah tidak bersama lagi. Pekerja kes. Encik, ibu itu telah memfailkan tuntutan. Kami dikehendaki menyiasat. Awak perlu datang untuk ujian DNA. Baiklah. Bila? Tetapkan temu janji untuk hari Jumaat. Membawa peguam saya. Melakukan ujian swab. Jelas sekali hasilnya tidak sepadan. Kes ditutup, tetapi pekerja kes itu menarik saya ke tepi. Pekerja kes, ini kali ketiga dia memfailkan tuntutan paternity ke atas lelaki yang berbeza dalam 5 tahun. Untuk pengetahuan awak, pekerja kes ketiga. Saya tak boleh bagi nama, tapi berhati-hatilah. Wanita ini cuba mencari sesiapa untuk membayar nafkah itu. Peguam saya kelihatan muram apabila saya memberitahunya. Peguam saya. Dia terdesak. Orang terdesak melakukan perkara bodoh. Dokumentasikan semuanya. Setiap interaksi, setiap panggilan, setiap surat. Anda mungkin memerlukan perintah sekatan. Thamis, ibunya muncul. Bukan di apartemen saya. Di kedai kopi kejiranan saya tempat saya bersarapan sebelum bekerja. Mesti asyik memerhatikan rutin saya. Ibunya, tolonglah. Dia akan kehilangan apartemen itu. Dia tidak mampu membelinya tanpa bantuan. Anak perempuannya akan kehilangan tempat tinggal. Dia bekerja. Dia mendapat bantuan. Dia akan memikirkannya. Ibunya, awak akan menjadi keluarga. Tidakkah itu bermakna apa-apa? Ia bermakna sesuatu sehingga dia cuba membuat saya bertanggung jawab dari segi kewangan untuk anak orang lain. Kemudian ia bermakna saya terlepas peluru. Ibunya. Dia telah melakukan satu kesilapan. Awak memusnahkan hidupnya hanya kerana satu perbualan. Satu perbualan itu mendedahkan seluruh rancangannya. Saya bukan penjahat di sini. Ibunya mula menangis. Air mata sebenar kali ini, bukan manipulasi. Ibunya. Apa yang dia patut buat? Suruh bapa sebenar membayar nafkah yang diperintahkan mahkamah. Mohon lebih banyak bantuan. Bekerja lebih banyak masa. Kurangkan perbelanjaan. Awak tahu apa? Orang lain pun buat. Ibunya. Dia tak boleh buat ini seorang diri. Dia buat sendirian. Dia cuma mahu berhenti melakukannya seorang diri dengan menggunakan saya. Saya tak berminat. Saya bangun dan pergi. Rasa bersalah selama kira-kira 30 saat. Kemudian teringat kereta berkunci. Saman yang remeh. Tuntutan paternity palsu. Jumaat. Keputusan DNA keluar secara rasmi. Hantar satu salinan kepada peguam saya. Simpan satu untuk rekod saya. Peguam saya hantar surat kepada peguamnya. Rupa-rupanya, dia dapat satu, ugutan tindakan undang-undang jika dia memberinya apa-apa, tetapi kami mahu memaklumkan awak. Awak ada isteri ke? Tak. Itu bekas tunang saya yang cuba melakukan penipuan. Kami akan catatkan perkara itu pada akaun Anda. Anda mungkin mahu membekukan kredit Anda. Melakukannya dengan segera. Letakkan amaran penipuan pada ketiga-tiga biro.
Menukar semua kata laluan saya sekali lagi. Wanita ini tidak henti-henti. Pada hari Ahad, saya akhirnya mendapat sedikit ketenangan. Tiada panggilan, tiada lawatan, tiada percubaan kecurian identiti. Senyap sahaja. Peguam saya kata jika dia cuba apa-apa lagi, kami akan memfailkan perintah sekatan dan mungkin mendakwa atas gangguan. Saya mendokumentasikan semuanya dalam folder yang dilabel bukti gila. Tempat perkahwinan telah membayar balik 62% selepas yuran. Cincin itu akan dikembalikan kepada tukang emas minggu ini. Mereka akan mengembalikan 80% wang saya. Hati saya sedikit hancur. Tidak akan berbohong. Saya benar-benar mencintainya atau siapa yang saya sangkakan. Tetapi setiap kali saya mula berasa buruk, saya ingat dia mahu saya membayar $850 sebulan untuk anak yang bukan milik saya, berhenti kerja, dan hidup daripada pendapatan saya sementara bekas kekasihnya bebas. Itu bukan cinta. Itu transaksi perniagaan. Dan saya tidak untuk dijual. Kemas kini ketiga. Sebulan kemudian. Kemas kini terakhir. Kerana cerita ini perlu berakhir dan saya perlu teruskan hidup. Perintah sekatan telah diluluskan. Selepas percubaan penipuan bank, peguam saya memfailkan dan hakim memberikan perintah sementara. Kami telah mengadakan perbicaraan minggu lepas untuk perbicaraan tetap. Dia muncul bersama peguamnya, yang berbeza, mungkin kerana peguam pertama menyedari dia tidak siuman. Cuba berhujah bahawa saya mengganggunya, bahawa saya telah mengugutnya, bahawa saya berbahaya. Peguam saya mengemukakan petikan suara di mana dia jelas-jelas orang yang membuat panggilan, rakaman keselamatan kakaknya yang mengunci kereta saya, laporan polis, saman hak milik keluarga yang remeh, tuntutan paternity palsu, percubaan penipuan bank. Hakim memandangnya seperti dia hilang akal. Hakim, lelaki ini telah mendokumentasikan bukti Anda dan keluarga Anda mengganggunya, memfailkan tuntutan palsu, dan cubaan penipuan. Saya memberikan perintah sekatan tetap. Anda tidak boleh berhubung, secara langsung atau tidak langsung, selama 2 tahun. Adakah Anda faham dia? Tetapi yang arif, saya sayang dia. Hakim, itu tidak relevan. Tiada hubungan. Jika Anda melanggar perintah ini, Anda akan ditangkap. Dia mula menangis. Peguamnya kelihatan malu. Saya tidak rasa apa-apa. Hanya letih. Di luar mahkamah, peguamnya berjaya menangkap saya. Peguamnya, walau apapun nilainya, saya minta maaf dia mengheret Anda ke dalam masalah ini. Saya menasihatinya untuk melupakannya beberapa minggu yang lalu. Saya? Kenapa dia tidak? Peguamnya. Antara Anda dan saya, dia muflis. Bekas kekasihnya tidak membayar nafkah dalam 6 bulan. Dia tertunggak membayar sewa. Kad kreditnya telah had maksimum. Dia bergantung pada pendapatan Anda untuk menyelesaikan semuanya. Saya. Itu menyedihkan, tetapi bukan masalah saya. Peguamnya. Saya tahu. Cuma fikir Anda mahu faham. Saya faham. Saya juga tidak peduli. Kes jenayah terhadap kakaknya telah dibawa ke mahkamah 2 minggu lalu. Dia mengaku bersalah, mendapat percubaan dan restitusi, perlu membayar balik $2,100, potongan saya serta anggaran kenaikan kadar selama 2 tahun. Dia menyediakan pelan pembayaran, $100 sebulan. Peguam saya kata saya mungkin tidak akan pernah melihat semuanya, tetapi sekurang-kurangnya ada sesuatu. Mengenai bekas tunang saya, yang didengari melalui rakan-rakan bersama yang telah meninggalkannya, bahawa dia berpindah bersama ibunya, kehilangan apartemennya, terpaksa menarik anak perempuannya keluar dari daerah sekolah yang disukainya, memohon lebih banyak bantuan, mendapat pekerjaan kedua pada hujung minggu. Pada dasarnya menjalani kehidupan yang cuba dielakkannya dengan berkahwin dengan saya. Seseorang bertanya kepada saya sama ada saya rasa bersalah. Sejujurnya, tidak. Dia membuat pilihan. Dia cuba memanipulasi, berbohong, melakukan penipuan, dan mengganggu saya apabila saya tidak mahu mengikut. Pilihan itu mempunyai akibat. Bolehkah saya mengendalikannya dengan lebih baik? Mungkin.
Bolehkah saya membantunya dari segi keuangan tanpa bertunang? Sudah tentu. Tetapi itu bukan yang dia mahukan. Dia mahukan tiket makan, pelan persaraan, penyelesaian kepada semua masalahnya dalam bentuk gaji saya. Dan apabila saya berkata tidak, dia menunjukkan kepada saya siapa sebenarnya dia. Saya berpacaran lagi, secara santai, tidak tergesa-gesa. Memberitahu orang baru, saya sudah faham keseluruhan cerita. Bayangkan jika mereka lari, saya akan mengelak satu lagi kemungkinan. Setakat ini, semua orang memahami. Seorang wanita juga berkata, baguslah awak kerana mempunyai batasan. Ya, batasan. Rupa-rupanya itu penting. Apartemen itu terasa normal semula. Sudah membuang semua yang ditinggalkannya. Dihias semula sedikit. Ia milik saya semula, sepenuhnya. Tiada ruang kongsi, tiada kompromi, tiada jalan buntu. Adakah saya kadang-kadang kesunyian? Sudah tentu. Tetapi saya lebih suka kesunyian dan bebas daripada terperangkap dalam hubungan di mana saya hanya dompet yang berdenyut. Kepada semua orang yang menghadapi situasi yang sama, percayalah pada naluri Anda. Apabila seseorang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, percayalah kepada mereka. Dan apabila mereka meminta Anda membayar tanggungjawab bekas kekasih mereka, larilah. Saya mengelak daripada menghadapi kemungkinan. Sebenarnya, saya mengelak daripada satu skuad penembak. Bel terakhir peguam saya ialah $3,400. Pembaikan kereta, kehilangan wang untuk memulangkan cincin, yuran pembatalan tempat. Secara keseluruhannya, seluruh bencana ini menyebabkan saya kerugian kira-kira $8,000. Tetapi Anda tahu apa? Itu masih lebih murah daripada perceraian dan jauh lebih murah daripada membayar nafkah anak orang lain untuk 11 tahun akan datang. $8,000 terbaik yang pernah saya belanjakan. Terima kasih kerana mengikuti Reddit. Masa untuk menutup bab ini dan benar-benar meneruskan hidup saya.